Kemanisan Ramadan masih dirasai, imarahkannya dengan seikhlas hati. Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Apa khabar semua penonton Nona? Hari ini genap 2 minggu kita menjalani ibadah puasa. Mira doakan perjalanan ibadah kita semua meraih pahala berganda di bulan mulia ini. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini diharap tidak disia-siakan dan kekal menjadi rutin amalan kita selamanya. Teruskan bersama Nona untuk pelbagai kisah menarik dan penuh informasi. Menarik di Nona minggu ini. Wanita dengan bunga memang tak boleh dipisahkan lah. Kita gunakan soft fabric, so dia flowy. Cerita dia sebenarnya bergaya raya ni, saya nak macam bagi orang happy balik, mood yang positif. Alhamdulillah, ini merupakan kali pertama sambut Ramadan bersama. Rasa sangat-sangat happy, it's different lah orang cakap. Bismillah! Tunggulah buka dulu. Bulan Ramadan. Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman milik Puan Malia dan suami Wan Amir yang terletak di Cyberjaya, Selangor. Mendapat ilham dan inspirasi daripada majalah dekorasi, pasangan yang dikurniakan 5 orang cahaya mata ini memilih elemen moden contemporary untuk konsep kediaman. Menitik beratkan keselesaan penghuninya, kediaman ini sering dijadikan lokasi penggambaran filem dan drama popular tempatan. Bijak mengadunkan konsep dan teknik moden tetapi masih mengekalkan elemen tradisional menjadikan rekaan ikon fashion terkenal ini bukan sahaja popular dalam kalangan peminatnya namun sering menjadi pilihan golongan kenamaan. Datuk Razwan Razwil berkongsi koleksi terbaharunya Bergaya Raya 2022 yang menampilkan corak bunga dan geometri sebagai tema tahun ini. Sinonim dengan rekaan yang mewah dan versatil, Datuk Razwan Razwil kini tampil dengan koleksi terbarunya sempena Lebaran yang bakal tiba tidak lama lagi. Pertunjukan Fashion Bergaya Raya 2022 yang diadakan pada 5 Mac lalu menampilkan 44 rekaan koleksi khas pakaian siap atau ready to wear. Cerita dia sebenarnya bergaya raya ni, saya nak macam bagi orang happy balik, mood yang positif, yang seronok balik untuk bergaya raya, untuk menikmati suasana hari raya yang kita dah 2 tahun tak berhari raya. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin turut mencemar duli menghadiri majlis tersebut. Hampir 30 tahun berkecimpung dalam dunia fashion, hasil rekaan mereka ini mempunyai elemen, perincian serta keunikan yang tersendiri sekaligus mampu menonjolkan sesi feminin wanita Melayu. Memang dari dulu kita geometrik, flowers, batik, flowers balik and all those things. Sebab saya ikut Spring Summer Collection baru ni, memang bunga, pastel colour, kalau dark blue, ada touch of flowers dan sebagainya. So kita nakkan wanita dengan bunga memang tak boleh dipisahkan lah, that print kan. And then kalau you tengok, kita gunakan soft fabric, so dia flowy, dia lembut dan very ringan, very practical dan selesa. Sebab kita nak berhari raya ni sekarang yang nak relax. Masihkah dan cukup dikenali sebagai pereka yang bercitarasa mewah dalam kalangan orang kenamaan, rekaan busana dengan kain ikat sarung juga antara yang sering mendapat sambutan. Tengah tu saya buat ikat sarung kan. Kadang Malaysia ni wanita dia banyak top dia M tapi bawah dia L. So ikat sarung is the best because dia boleh pakai M to L ataupun S to M. Selain bijak menggabungkan gaya tradisional dan moden, paduan warna yang lebih lembut serta pilihan fabrik yang sesuai menjadikan rekaannya tampak lebih eksklusif.
kita tak nak pakai statement piece. Maksudnya sekali pakai, orang dah semua ingat, orang dah semua tahu. Saya punya collection selalunya very pastel, pale. Lepas tu very subtle. Macam ni you tengok, blue or blue, dusty pink. Dia punya tone colour is very matching to each other. Banyak yang monochrome, black and white. Ivory, black, lepas tu all the pastel. Saya tak terlalu kontras sangat. Saya tak pandai main colour yang too bright. Menitik beratkan keselesaan, beliau juga ingin melihat hasil sentuhannya sesuai digayakan oleh semua penggemar fashion tanpa mengira umur atau warna kulit. Wanita-wanita di luar sana, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua peminat-peminat Razwan Razweil dan juga selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Tidak tertumpu pada sambutan Aidilfitri sahaja, mereka ini juga bakal mengeluarkan koleksi resort wear serta pengantin pada bulan Oktober nanti. Setiap keluarga pasti mempunyai menu kegemaran yang disediakan dengan cara tersendiri sebagai juadah berbuka puasa. Minggu ini kami bawakan hidangan air tangan dua beradik yang sangat hebat beraksi di dapur. Chef Hamdan Mubarak berkongsi resepi kari ayam mamak style, manakala kakaknya, Chef Hanan Mubarak membawakan hidangan pemanis mulut iaitu puding jagung. Demi adik, demi cintaku berhilang. Sering memuat naik pelbagai video resepi menarik di aplikasi TikTok serta Instagram, jejaka kacukan Arab ini bakal berkongsi resepi yang mudah dan sedap sesuai untuk juadah berbuka. Assalamualaikum, saya Hamdan Mubarak. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Korang dah ada ke menu yang korang nak buat? Jadi hari ini saya nak kongsikan satu resepi yang special iaitu kari mamak tanpa menumis. Okey, ini bahan-bahannya. Pertama sekali kita perlukan minyak masak, 3 ulas bawang putih bersama dengan halia dan 1 batang cili hijau yang ditumbuk, 1 biji bawang besar yang telah dipotong. Bawang ni kalau kata lebih banyak, lebih sedap. Setengah sudu serbuk kunyit, bunga lawang dan juga kayu manis, garam secukup rasa, dan kita ada ketumbar dan daun kari, 1,5 sudu serbuk ketumbar, 2 sudu serbuk cili kering dan 3 sudu serbuk kari. 2 biji tomato dan 2 biji kentang yang telah dipotong. Dan juga bahan yang paling penting sekali iaitu ayam. Sekarang kita akan gaulkan ke semua bahan-bahan tadi dalam satu mangkuk yang besar. Mula-mula kita masukkan ayam dulu. Lepas tu kita masukkan bawang putih yang telah ditumbuk, cili merah, bawang besar, serbuk kunyit, bunga lawang dan juga kayu manis, daun kari, serbuk ketumbar, serbuk cili kering dan juga kari. Tak lupa juga kita akan masukkan tomato dan juga kentang. Sekarang kita akan gaulkan ke semua bahan-bahan ni. Untuk mudahkan kita gaul, kita letak air sedikit, okey? Kita akan gaul dengan sebati dan biasanya resepi kari ni orang akan letak santan dan akan tumis. Tapi ni resepi asli daripada India. Dia tak perlu menumis dan tak perlu menggunakan santan. Sekarang kita akan masukkan ke semua bahan yang telah digaul ke dalam minyak yang dah dipanaskan. Okay, sekarang kita akan gaulkan dengan sebati dan kita akan biarkan mendidih selama 10 hingga ke 15 minit supaya ayam kita tu masak dan kita punya kentang tu empuk. Okay, sekarang ayam pun dah masak, kentang kita pun dah empuk, jadi kita masukkan daun ketumbar. Okay, sekarang lauk kita sedia untuk dihidang di atas meja untuk berbuka puasa. Sekarang menu kari mamak kita telah pun siap, tapi tak lengkaplah tanpa pencuci mulut kan? Jadi kalau korang nak tahu pencuci mulut apa, korang stay tune, okey? Hai, saya Hana Mubarak. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk buat puding jagung yang senang dan sedap.
Okey, mula-mula kita perlukan bahan setengah cawan tepung kastad, 3/4 cawan susu pekat, 3/4 cawan jagung, 1 sudu esen vanila dan sedikit warna kuning. Ini hanyalah untuk perhiasan. Okey, mula-mula kita masukkan tepung kastad, 3 cawan air. Kita masukkan susu pekat, jagung, esen vanila, sedikit pewarna kuning. Kita kena kacau. Kacau sehingga sebati, baru kita onkan api. Kacau sentiasa supaya tekstur puding tidak berketul. Okay, sekarang custard pun dah mendidih dan pekat. Sekarang kita boleh tutup api. Dan kita just tuangkan dalam bekas. Sekarang kita kena sejukkan selama setengah jam. Okey, ini puding yang dah disejukkan. Okey, sekarang kita boleh hiaskan menggunakan krim dan strawberry. Selain strawberry, pelbagai buah seperti anggur dan peach juga boleh digunakan mengikut cita rasa masing-masing. Alright, sekarang kita tengok tekstur untuk puding ni. Okey, dia sangat lembut. Kalau yang sukakan lagi lembut, kita boleh lebihkan air. Kalau yang suka yang keras, boleh kurangkan air. Bismillah. Tunggulah buka dulu. Bulan Ramadan. Okey, itu saja dari kami berdua. Selamat mencuba. Dan selamat berbuka puasa. Menu yang ringkas namun mampu membangkitkan selera sesiapa sahaja. Air tangan dua beradik ini memberi ilham buat semua. Baru sahaja menjalani kehidupan berumah tangga, penyanyi yang popular dengan dendangan lagu Kata Akhirmu ini menjadikan pengalaman pertama kali berpuasa bersama isteri sebagai detik manis untuk membina keserasian. Ikuti aktiviti Ramadan Arif Bahran bersama isterinya Amirah Syazwani Muhammad Rizwan dalam segmen Iftar Bersama. Mula aktif dalam industri sejak tahun 2017, Arif Bahran akui dia sudah pun berjaya memecahkan beberapa rekod peribadinya sepanjang bergelar anak seni. Melangsungkan perkahwinannya pada 3 September tahun lalu, penyanyi bersuara lunak ini memilih untuk menamatkan zaman bujangnya bersama pujaan hati Amirah Syazwani Muhammad Rizwan 28 tahun setelah 3 tahun berkenalan. Mula-mula kenal semasa kami syuting, she was a producer dalam satu program masakan ni. Waktu tu saya pun baru, tak adalah berapa baru dan tak adalah berapa matang lagi dalam industri ni, tapi dah ada nama lah orang cakap. Dari situlah saya kenal wife saya dan Alhamdulillah we are here now. Kalau nak cakap pasal apa sebab terpikat tu kan, Mira rasa maybe sebab dia punya kematangan lah. Even he's 4 years younger than me, tapi dia dah berjaya buktikan yang dia sebenarnya effort, the maturity that he brings in the relationship all the way. Dia tak ada declare couple-couple ke, tak ada. So kita just macam go with the flow, kita kenal apa semua. Menjalani ibadah puasa bersama sebagai suami isteri, Ramadan pertama pasangan ini pastinya memberi pengalaman yang cukup manis dan mungkin tidak dapat dilupakan. Rasa sangat-sangat happy. It's different lah orang cakap. Maybe dulu masa puasa kami duduk dengan rumah-rumah kawan saya. Tapi sekarang masa tu lebih diluangkan dengan family lah. Actually sebelum puasa itu Mira dah fikir dah, okey sahur ni nak kena prepare apa makanan yang senang nak panaskan time sahur. Senang panaskan bukan senang masak. Senang panaskan time sahur. Tanya dia awal-awal lah, you nak makan nasi tak time sahur? And Alhamdulillah Bahran is not picky at all dalam makanan. Yang penting dia kenyang.
Selain seorang yang tegas dan mempunyai prinsip sendiri, Amira percaya Arif juga mampu menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga meskipun baru berusia 24 tahun. Semoga Ramadan kali ini bagi kita lebih, orang kata apa, keberkatan, bagi kita lebih rezeki, insya-Allah. Dulu kita tak ada pahala ekstra. Pahala dengan mak bapak kan. Sekarang kita ada pahala ekstra. Boleh buat pahala ekstra kan. Masa untuk bersama, kenal each other lagi. Sebab dulu kita kenal each other dekat luar. We don't know each other betul-betul. Sama-sama kita menjalani ibadah together. Mula mencuburi bidang lakonan sejak 2 tahun lalu, Arif Baharan kini sibuk menjalani beberapa penggambaran drama. Anak seni yang berasal dari Banting Selangor ini juga dalam perancangan untuk mengeluarkan lagu baru sempena Hari Raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Terima kasih kepada peminat yang sentiasa menyokong saya dari saya bujang dan juga sehingga hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Pasangan ini juga berharap semoga segala amalan yang dilaksanakan memperoleh keberkatan sehingga ke penghujungnya. Kedatangan Ramadan sangat istimewa buat seluruh umat Islam kerana di bulan mulia ini segala pintu taubat akan dibuka. Ia juga merupakan bulan tarbiyah untuk mendidik jiwa dan melatih peribadi untuk meningkatkan ketakwaan. Ustazah Asma Hussein berkongsi perkara yang boleh wanita lakukan untuk tarbiyah diri agar mampu berubah menjadi lebih baik bukan sahaja di bulan Ramadan, malah kekal untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Nona. Alhamdulillah kita sudah memasuki separuh bulan Ramadan. Apa khabar Ramadanmu? Dah selalu kita dengar kan pada bulan Ramadan selalu disebutkan bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Tapi sebenarnya apa maksud tarbiyah bagi seorang wanita seperti kita? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh komitmen, berkira-kira insya-Allah Allah akan hapuskan segala dosanya yang lalu. Macam mana kita nak dapatkan pengampunan daripada Allah keseluruhannya? Di situlah adanya proses tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya kita mendidik jiwa kita daripada tak elok kepada elok. Dan dia ada proses, di tengahnya ada ujian. Dan Allah telah menyusun satu bulan Ramadan dengan ibadat daripada awal subuh sampai kepada malam untuk memudahkan kita untuk transform dan ubah diri kita. Sekarang saya nak kongsikan 4 tips bagaimana wanita nak tarbiyah diri pada bulan Ramadan. Okey, tips pertama, kita tarbiyah diri kita untuk patuh dan taat kepada hukum hakam Allah SWT. Bukan mudah tahu bila kita nak taat kepada hukum Allah. Apatah lagi kalau berlawanan dengan nafsu dan keseronokan diri kita. Kalau orang perempuan nak test ataupun nak train bagaimana kita ni nak pakai menutup aurat sempurna pun kadang-kadang berlawan dengan diri. So bulan Ramadan kita latih diri kita macam mana nak taat pada perintah Allah satu persatu. Yang kedua, kita cek juga apa lagi yang kita mungkin engkar dengan perintah Allah. Ketika itu kita tengok dosa, maksiat dan sebagainya. Ketika inilah terbaiknya untuk kita latih diri kita patuh dan taat pada perintah Allah semuanya dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Okey, tips yang kedua pula adalah kita melatih diri kita bagaimana sabar dengan ketentuan dan takdir Allah SWT. Sebagai wanita kadang-kadang kita kan ditimpa dengan pelbagai ujian, musibah. Seterusnya kita banyak berkeluh kesah. Jadi bulan Ramadan kita berpuasa, menahan diri bukan setakat daripada makan dan minum. Sebenarnya kita tahan kita punya nafsu. Kita tahan daripada perkara-perkara yang menguruskan puasa kita. Dan ketika itu kita belajar menerima takdir Allah SWT. Aku seorang wanita mungkin ada anak 5. Aku seorang wanita mungkin tanpa suami.
Aku seorang wanita mungkin terpaksa PJJ. Apabila kita terima takdir Allah SWT, lebih mudahlah untuk kita menjalani dan menggerakkan kerja-kerja yang Allah perintahkan pada kita. Tapi kalau kita tak dapat terima takdir, tak dapat terima ujian, ketika itulah kita akan mula mengambil jalan singkat dan kadang-kadang kita menyalahkan Allah SWT kerana tentukan takdir ini kepada kita. Tips yang ketiga, hendaklah kita tarbiyah diri kita supaya semakin menghampiri takwa dan kewarakan kepada Allah SWT. Sepatutnya bila kita lagi berusia, kita semakin memilih hukum yang paling membawa kita ketaatan kepada Allah SWT. Contohnya lah, saya ambil satu contoh. Kita kadang-kadang wanita nak duduk lama atas tikar sejadah ni, makan masa. Payah nak buat kadang-kadang kan, berat rasa diri. Sebab dalam kepala kita ni fikir macam-macam. Dapur lah, anak lah, kerja, macam semua benda tak siap. Tapi sebenarnya bila kita train diri kita, duduk 20 minit atas tikar sejadah dengan zikir-zikir tertentu, insya-Allah. Begitu juga dengan ketakwaan yang lain. Kalau biasa mungkin kita nak habiskan satu Quran tu dengan tadabbur, kena bantuan kawan-kawan, guna grup maya lah, grup fizikal lah. Tapi apa salahnya kita tadabbur melalui kaedah kita dan kita lazimi dengan semangat kita sendiri. Tips yang keempat dan terakhir adalah kita latih dan tarbiyah diri kita supaya sedia berkorban jiwa dan raga kerana Allah SWT. Sebenarnya manusia ni dia dikelilingi oleh pelbagai keseronokan dunia. Tapi kita latih, sebenarnya perkara itu adalah sementara dan milik Allah. Kalau ia hilang daripada kita pun tak apa sebenarnya. Ada lagi yang baik untuk kita. Sebenarnya kalau tengok ulama' dulu pada bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan lagi, mereka akan latih supaya mementingkan orang lain. Mereka akan pastikan bila nak iftar, mereka akan berbuka bersama anak yatim dan orang miskin. Tujuannya apa dia? Supaya nak rasai kesusahan orang lain dan rasa rendah diri dan tawaduk. Nak sampai kepada rasa tawaduk lah, itu perlu tarbiyah. Dan kalau boleh, 30 hari ini boleh tarbiyah kita sebagai seorang wanita yang terbaik, solehah, tawaduk dan sedia berkorban jiwa dan raga untuk Allah SWT. Itu saja 4 tips bagaimana wanita boleh tarbiyah diri dalam bulan Ramadan. Okey, jangan lupa bersama dengan saya pada minggu depan. Di mana? Dalam Nur Ramadan di Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usaha untuk meningkatkan penghayatan Ramadan kali ini, marilah kita sama-sama merenung kembali sejauh mana kita telah memanfaatkan peluang ibadah dan kebaikan yang ada. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk meraih sebanyak mungkin pahala dan keberkatan agar Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik pernah kita jalani. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Malia dan pasangan Wan Amir kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja